Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar teacher doakan semoga sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, ya. Jadi hari ini 9 Mei, esok akan bermulanya PKP kita dan semua orang bersedia untuk memulakan persekolahan, insya-Allah. Okey. Walau bagaimanapun, sementara kita menunggu keputusan tentang persekolahan kita, teacher teruskan kelas online kita untuk matematik moden tingkatan 4. Jadi matematik moden tingkatan 4 ni kita dah pun masuk dalam tajuk sukatan serakan, ya. Yang mana sukatan serakan ni merupakan sebenarnya tajuk statistik. Ya, pelajar dah belajar sejak form 1 lagi konsep sukatan serakan ni. Okey, cuma sedikit tambahan dalam form 4 ni kita akan belajar tentang variance dan sisian piawai. Sebenarnya itu lebih kepada sukatan maths, tapi kita dah cover dalam model maths. Okey. Jadi bila sebut tentang sukatan serakan, tentang data, teacher percaya sebenarnya pelajar faham, pelajar ingat apa yang dimaksudkan dengan konsep ataupun carta batang daun. Pelajar dah faham. Kalau contoh yang seperti ini kita sebut sebagai 45 macam tu. So maafkan teacher. 44, 45 macam tu kan. Jadi pelajar dah mahir rasanya. Okey. Jadi pelajar memandangkan sebahagian daripada tajuk ini pelajar dah belajar masa form 1. Jadi hari ini kita nak cuba menjawab soalan, ya. Okey, teacher harap pelajar nampak soalan ni. Jadi soalan ni teacher bacakan, dia kata rajah di bawah ialah plot batang dan daun yang menunjukkan paras kolesterol LDL dalam miligram per desiliter daripada dua kumpulan individu A dan B. Okey, macam boleh nampak paras kolesterol. Okey, kalau kita baca kumpulan B ada yang 100, 105, 111. Kalau macam ni kita baca 114, 115, 116. Ya, faham ya? Okey. Jadinya soalannya ialah orang dewasa dengan paras kolesterol selebih-lebihnya 125 mg, selebih-lebihnya dikatakan mempunyai paras kolesterol yang ideal. Jadi pelajar kena highlightkan pada perkataan selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya maksudnya boleh kurang tak? Apa maksudnya? Kalau kita pelajar dah belajar konsep ketaksamaan, ya. Okey, so kita nak recall konsep selebih-lebihnya. Itu lebih boleh tak? Lebih tak boleh, tapi yang boleh ialah kurang atau sama dengan 125 dalam soalan ni miligram. Okey, so kita tengok. Dia kata mempunyai paras kolesterol yang ideal. Soalannya ialah berapa ramaikah yang mempunyai paras kolesterol yang ideal? Okey, kita rujuk dekat sini. Ingat pelajar, bila ada dua angka ni sebenarnya ini bermaksud data ni data untuk nilai ratus. Dua angka ni puluh lah. Kalau satu angka ni ini ruangan, ini untuk bacaan ratus, ini untuk bacaan puluh. Kalau macam ni kan, yang atas ni kan kita kata 42, 43, 44. Tapi untuk soalan ini, okey, soalan ni, okey, untuk soalan ni kita baca 115 kan. So kita lihat dekat mana 105. Paling tinggi pun yang bolehlah 105. Soalannya tanya, berapa ramaikah yang mempunyai paras kolesterol yang ideal? So kita lihat dekat sini, yang ideal 123 ada seorang, 123 lagi ada dua orang. Sebelah sini 120, 3 orang. Yang ini 121,
122. Yang ni tak boleh. 100, yang sini 126 tak boleh sebab dia kata paling tinggi pun paras kolesterolnya ialah 125. Jadi berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang sahaja. Kan untuk soalan ni kita ada 5 orang sahaja. Okey, seterusnya. Orang dewasa dengan paras kolesterol antara 165 dan 189. Antara 165 dan 189. Antara. Okey, so katakan sini teacher letak kolesterol antara 165 dan 180. Ingat lagi tak simbol ni? Ya, simbol kotak samaan ni. Okey. So dia kata orang dewasa orang dewasa dengan paras kolesterol antara 165 dan 189 dikategorikan mempunyai paras kolesterol yang tinggi. So kita tengok antara 165. Okey. Kalau kita lihat penggunaan ketaksamaan ni 165 tu dikira atau tidak? Dikira ya. Dan 180 pun diambil kira. Okey. Kita pergi antara 165. Kita lihat gambar rajah batang daun ni 165. Okey, saya bermula kat sini. Ya. Sehingga paling sikit 165 sehingga 189. Okey, so 165 1, 2 yang tak ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sebab ini 189. So kita ulang, kita kira berapa orang 1, 2, okey, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ke 13. Kita kira semula. 1, 165, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, hanya ada 12 orang. Kan? Okey, soalan C. Tapi kan soalannya berapa ramaikah dalam setiap kumpulan? Bukan dia nak jumlah. Dia nak berapa ramaikah dalam setiap kumpulan. So kita kena asingkanlah. Soalan ni kita asingkan kumpulan A berapa, kumpulan B berapa. Nampak tak? Teacher pun agak cuai membaca soalan kan. So kita kira baliklah soalan ni Kumpulan A selebih-lebihnya 125. Okey, so kumpulan A 2. Betul ke kumpulan A 2 je? Tak kan? Ini okey, jawapan A pun salah pelajar. Jawapan A pun salah. Bukan 5 kan? Sebab dia kata paling tinggi pun 125 mg. Kalau makin kurang itu lebih cantik. Jadi patutnya kumpulan A kita tengok kumpulan A sebenarnya 120 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kumpulan A ada 8. Teacher pun salah jawab kan. Kumpulan A ada 8. Kumpulan B ada 1, 2, 3. Kumpulan B hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kumpulan B ada 9. Konsep membaca batang daun ni. Okey, jawab semula soalan B. Soalan B dia kata dia nak setiap kumpulan. So kumpulan A di antara 165 hingga 89. Kumpulan A, kumpulan A 165 paling tinggi. So ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kumpulan A, jawapan soalan ni kumpulan A ada 9 orang. Kumpulan B 165 1, 2, 3, 4, 5. So kumpulan B ada 5, betul ke? 165
Oh, kumpulan B ni 2 dengan 4 termasuk tak? Tak termasuk. Sebab tadi kita dah tengok range. Range untuk soalan B dia nak dari 165 hingga 180. Jadi untuk kumpulan B tak termasuk, yang ada 1, 2, 3 je. Kumpulan B 3. So kumpulan B 3. Kumpulan C, soalan C. Orang dewasa dengan paras kolesterol 190 mg dan ke atas dikatakan mempunyai paras kolesterol yang sangat tinggi. Berapakah peratus orang dewasa daripada kedua-dua kumpulan? So, ayat ni daripada kedua-dua kumpulan. Maksudnya soalan ini kita tak perlu asingkan kumpulan A dan kumpulan B. Apa yang kita perlu ialah kita gabungkan. Berapa ramaikah jumlah orang dewasa yang mempunyai kolesterol melebihi 190. Jumlah dua-dua. Kita tengok dekat sini. Lebih kat sinilah. Yang lebih 1, 2, 3, 4, 5. Kumpulan B tak ada. Kumpulan A yang ada 1, 2, 3, 4, 5. So dia nak peratus 5 per berapa semua sekali ni? Kalau pelajar kira maklumatnya berapa? Kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 22, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 37. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
13, 14, 15, 16, 17, 54, 55, 56, 57. Okey, 64. Jadi peratusnya ialah 5/64 darab 100. Pelajar akan dapat 7.81%. Okey, soalan. Dengan membandingkan kedua-dua kumpulan itu, kumpulan manakah yang mempunyai paling ramai orang dewasa dengan paras kolesterol yang tinggi? Cadangkan satu sebab yang mungkin. Okey, kalau daripada carta batang daun ni, kita boleh menganalisis data, ya. Kalau kita lihat kumpulan mana yang mempunyai paras kolesterol yang tinggi, confirm kita nampak ialah kumpulan A. Memang nampak ramai, kan nak banding dengan kumpulan B. Jadi pelajar sekarang ni dari segi kebatnya dia tanya, mengapa agaknya kumpulan A ini mempunyai paras kolesterol yang tinggi? Yang penting pelajar yang dah belajar tentang sains ni kan, kamu boleh je jawab. Yang selalunya paras kolesterol ini disebabkan oleh faktor pemakanan ataupun gaya hidup, yang mana mereka tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat, macam tu. Ni pelajar. Jadi begitulah cara untuk menjawab soalan menggunakan batang dan daun. Okey, kita teruskan. Yang ni namanya apa pelajar? Soalan kedua. Soalan kedua ni namanya ialah plot titik. Plot titik. Yang lihat kat sini. Apa kelebihan plot titik? Kelebihan plot titik ialah kita dah boleh kira frekuensinya, kekerapannya, kan? Macam 4. Ini ialah cerita bagi purata jam ulang kaji yang dijalankan dalam sehari. So kita dah boleh kira dah. Kita dah tahu 4 jam ada 4 untuk Universiti X yang belajar selama 4 jam sehari ada 5 orang. Universiti Y yang belajar 4 jam sehari ada 3 orang. Kelebihan plot titik ni beginilah, ya. Okey, soalannya, cari bilangan jam minimum yang digunakan oleh pelajar untuk mengulang kaji. Jam minimum. Kalau pelajar lihat, jam minimum yang digunakan untuk mengulang kaji berapa jam? Dah terang-terang nampak 1 jam, ya. Yang kedua, hitung peratusan pelajar dari Universiti X yang menggunakan lebih daripada 4 jam untuk mengulang kaji. Lebih daripada 4 jam. Jadi bila ayatnya lebih daripada 4 jam, pelajar, ini adalah konsep ketaksamaan. Kalau lebih daripada 4 jam, jadi lebih daripada 4 jam. Ada tak tanda sama dengan? Tak perlu, sebab dia nak lebih daripada 4 jam. Jadi mana kawasannya? Di sini. 4 jam tak termasuk. Kat sini je. Jadi berapa orang? 4 orang. Tapi dia nak peratus.
Jadi 4 daripada berapa orang? 4, 9, 16. Berapa orang? 16 orang dan peratusnya ialah 25%. Okey, huraikan tentang serakan kedua plot. Apa maksud serakan pelajar? Inilah perkara yang agak terbaru. Sebenarnya bukan baru pun sebenarnya. Kalau teacher biasanya serakan ni kita kaitkan dengan julat. Kalau kita lihat julat untuk Universiti A, sebab dia nak huraikan serakan. Okay. Universiti A, serakan dia bermula dari 1 sampai 6. Serakan bermula dari 1 sampai 6. Jadi kalau kita kira julat, 6 tolak 1 kita dapat 5. Sini dapat 5. Okey. Universiti Y, serakan dia 1 sampai 7. Jadi julatnya 6. Dan kita boleh kata terdapat serakan yang besar. Besar lah ni kan. 5 dengan 6 ni bagi kedua-dua universiti Y. Seterusnya arahannya ialah buat satu kesimpulan berdasarkan purata jam sehari. Okey. Kesimpulan ni pelajar ialah kemahiran pelajar untuk menganalisis data. Jadi apa saja yang pelajar nampak? Kalau kita lihat di sini, kita dapat, kalau teacher dapati pelajar Universiti Y dia lebih menggunakan banyak masa untuk mengulang kaji berbanding Universiti X. Sebab ada kumpulan Universiti Y yang mengulang kaji sehingga 7 jam. Dekat Universiti X ada pelajarnya paling ramai pun ulang kaji 4 jam. Macam tu je. Macam tu cara pelajar untuk membuat kesimpulan. Okey, boleh pelajar ya? Okey, soalan ketiga. Boleh. Soalan ketiga, bandingkan kedua-dua bentuk plot titik ni. Ada ke? Okey, nampak. Bandingkan kedua-dua plot titik ni. Okey, ini adalah tentang saiz kasut bagi kumpulan penduduk. Kumpulan P dan kumpulan Q. So dia kata bandingkan bentuk kedua-dua plot titik. Kalau kita lihat kat sini, saiz yang banyak saiz 7 kat sini. Ini berdasarkan pemerhatian pelajar sendiri. Pelajar boleh kata untuk kumpulan P ramai yang memakai saiz 7. Untuk kumpulan Q ramai yang memakai kasut lebih daripada saiz 8 sebab banyak ke kawasan ni kan. Huraikan tentang serakan kedua-dua plot titik. Serakannya. Okey, serakan kita ambil nilai minimum. Sini 5. Sini 12. So 12 solat 5, 7. Yang ni 5. Sini 13. 13 solat 5 dapat 8. Okay, kita boleh kata apa? Kita boleh kata serakannya bagi kumpulan P saiz mereka daripada 5 hingga 12. Manakala bagi kumpulan Q saiz mereka dari 5 hingga 13. Okey, apakah kesimpulan yang boleh dibuat tentang saiz kasut bagi kedua-dua kumpulan? Okay, cuba tengok saiznya. Ramai saiz 8. Kita boleh kata kita nampak macam kumpulan Q ni kebanyakannya saiz kecil. Mungkin kanak-kanak sebab tapak kaki dia kecil. Yang ni semua besar-besar ni. Kan? Jadi kita boleh kata kumpulan Q kebanyakannya adalah orang dewasa. Sebab nampak saiz kaki dia besar. Okey pelajar, itu sahaja part 1 kita bagi tajuk sukatan serakan. Untuk yang kedua selepas ni kita akan belajar variance dan juga sisian piawai. So kita akan jumpa pada video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.